Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Sila buka kamera. نلتقي اليوم في هذا المساء بعد أن درسنا أسباب النزول بالتفصيل، ولقاؤنا اليوم إنما هو للتأكد في فهمكم نحو الموضوع. هل فهمتم ما أخذتموه في الصباح أم لا؟ هذا هو الغرض الأساسي وراء لقائنا اليوم. فلأجل هذا أود أن أسألكم أن يكون لكل واحد منكم سؤال تعده فيسألون بعضكم بعضا. Jadi untuk memastikan ini adalah kelas pengukuhan ya, pengukuhan kepahaman mengenai apa yang kita pelajari pagi tadi ya. Jadi untuk memastikan kalian punya kefahaman, pohon yang lain buka kamera ya. Saya meminta setiap daripada kalian please prepare one question only related to the topic, okay, taken already this morning ya, related to the asbabun nuzul. Jadi satu orang siapkan satu soalan je ya dalam bahasa Arab, okay. Dan kalian, saya akan tunjuk nanti siapa yang akan bertanya dan siapa yang akan jawab. Boleh? So Izzati dah buka kamera, please yang lain buka kamera lah sebab kita akan interaktif ya tanya jawab ni. Kalau nampak sikit muka, we respect each other lah. Okay? Tolong buka kamera. Okay, kalau perempuannya lambat buka kamera maklum lah. Dia nak berhias dulu kan. Okay. So saya kita akan start pada jam 3.22 minit lah macam tu. So saya akan bagi masa kalian dalam 6-7 minit untuk buat soalan. Satu orang satu soalan berkait dengan asbabun nuzul ya. Sila buat soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. What kind of question we must do? What kind of question we must do? Berkaitan dengan related to the asbabun nuzul lah. Everything. Everything. Whatever question you make, supposedly related to the asbabun nuzul. Okay? Okay, Sufyan? Boleh? Macam mana gambar engkau miring macam tu? Tegak sikit lah. Aku pun macam nak miring juga. Okay. Sila buat soalan ya.
Okey ya ikhwan, nabda' minal an. Sila onkan semua kamera ya. Okey, saya akan tunjuk ya. Berdasarkan urutan nama ya. Afruzah. Ada tak ada? Doktor, Yes. belum masuk lagi sebab baru nak masuk, dia baru nak join guna link. Oh, baru. Okeylah. Kalau begitu Azian. Azian, ada ke tak ada? Azian Ada, Prof. hadir? Hadirah? Ada. Ha? Ada. Okey. Ada. Buka kamera Azian. Tak. Oh, Afrusa. Afrusa dah siap ke? Dah masuk dah. Kita doktor. Tengah buat soalan. Okey, Azian. Please Azian. Mana ni? Azian. Lain tak okey. 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 Hal indaki soal ya Azian الآن؟ نعم. Okey. تفضلي. ما تعدد أسباب النزول واحد. Apa maksud Azian? أسئلة. Ya. Apa maksudnya tu? Maksudnya apa maksud di sebalik perkataan sebab berbilang-bilang tetapi yang turun satu sahaja? Atau macam mana? contoh تعدد أسباب النازل واحد. Oh, contoh ta'addud al-asbab tapi yang turun satu. Satu. Okey. Okey, saya ini soalan saya minta Sufyan bin Muhammad. Sila jawab. Sila. Assalamualaikum. Saya jawab Ustaz. Oh, jawablah. Soalan dia tadi pasal kenapa asbabun nuzul turun satu. Kenapa asbabun nuzul turun satu? Tak, contohnya. Macam mana? Tak faham. Bagi contoh sebab berbilang-bilang tapi yang turun hanya satu ayat. Oh, bagi contoh lah, nak contoh. Contohnya tadi pasal ni. Pasal ayat Quran yang Isteri Rasulullah. Kan? Dia ayat Quran kan Ustaz? Ayat Quran yang pasal isteri Nabi tu ke Ustaz? Bukan. Tadi pada kelas pagi memang saya belum bagi contoh. Pintar Aziannya ni. Itulah saya pun blank juga Okeylah, nak jawab. kalau macam tu biarlah aku yang jawab. Okey Azian? Boleh Azian? Boleh ke Azian? Tak boleh?
Boleh. Okey, contohnya ya. Jadi ta'addudul asbab. Sebab berbilang-bilang. Tetapi yang turun dalam banyak-banyak kes itu, dalam banyak-banyak event itu, peristiwa itu hanya satu kumpulan ayat. Contohnya ya. Contohnya wadduha wal laili idza saja. Ya. Wadduha wal laili idza saja. Dalam sebab turunnya surah Ad-Duha, ada dua riwayat yang dinyatakan oleh ahli tafsir ya, atau ulama. Ya. Yang mana salah satunya sahih, yang lainnya tak sahih. Jadi kita mengambil yang sahih lah. Tetapi dikatakan bahawa di sebalik penurunan surah Ad-Duha ini ada dua sebab. Jadi sebab dah berbilang kan. Tapi yang turun hanya satu kumpulan saja ayat. Okey. Jadi Wadduha ya, Bukhari Muslim menyatakan ya, di sebalik turunnya surah Ad-Duha ini, bahawa daripada Jundab ya, Jundab sahabat ini ya, istaqan Nabi, baginda Nabi mengeluh, falam yakum lailatan aw lailataini. Jadi karena rasa sakit baginda itu, ya, baginda Nabi tak bangun malam solat tahajud ya. Ya, ada yang cakap satu malam atau dua malam, ekoran rasa sakit yang dirasakan baginda Nabi. Fa'atathu imra'atun. Tiba-tiba datang seorang perempuan kepada baginda Nabi. Faqalat. Berkatalah perempuan itu mengejek ya baginda Nabi. Ya Muhammadu. Mungkin orang Yahudi ini ya. Ma'ara syaitanak illa kattarakak. Aku tengok syaitan engkau telah meninggalkan engkau. Mengejeklah kan. Fa'anzalallah. Allah menurunkan ayat ini kepada baginda Nabi. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam, idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sesekali tidak akan meninggalkan engkau. Okey? Itu riwayat pertama. Itu riwayat sahih sebab terdapat dalam Bukhari Muslim. Okey. Riwayat kedua pula daripada At-Tabrani ya. Ya. Daripada At-Tabrani diriwayatkan At-Tabrani daripada Habs bin Maysara an ummihi an ummiha. Okey. Anna jarwan, ada anak anjing. Ada anak anjing masuk ke rumah baginda Nabi. Fadakhala tahta sarir. Masuk dalam di bawah katil baginda Nabi itu. Famakasan Nabi sallam arba'ata ayyam. Jadi ekoran anak anjing itu masuk ke dalam rumah baginda Nabi, masuk di bawah katil baginda Nabi dalam keadaan orang rumah tak ada yang sadar, ya. 4 hari tak ada wahyu turun kepada baginda Nabi. Faqala, akhirnya baginda Nabi berkata kepada Khawlah, ya Khawlah, ma hadasa fi baiti Rasulillah. Faqala, khadim Rasulullah berkata ya, ma hadasa fi baiti Rasulillah. Apa yang berlaku dalam rumah baginda Nabi ini? Nabi berkata, ya Khawlah, wahai Khawlah, apa yang berlaku pada rumah ini? Kenapa Jibril tidak datang kepada aku?
Ya, fakultu fi nafsi law hayyatul baita wa kanastuhu fa ahwaitu bil miknasa tahta sarir. Jadi mulailah Khawlah bersihkan rumah baginda Nabi dan dia mengeluarkan seekor anak anjing di bawah katil itu. Selepas itu turunlah wadduha wal laili idza saja, ya. Ya. Jadi dua riwayat, dua kes di sebalik kes yang berbeda. Oke, kes pertama baginda Nabi sakit, ya. Kes kedua ada anak anjing masuk di bawah katil baginda Nabi sehingga wahyu tak turun selama 4 hari kepada baginda Nabi. Dua kes kan? Turunlah ayat wadduha kepada kedua-dua kes itu. Tetapi kedua riwayat ini yang sah, riwayat pertama, sebab diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sementara Sahih Bukhari Muslim adalah Sahih Bukhari asahul kutub ba'da kitabillah, adalah kitab yang paling sah selepas Al-Quran kan. Jadi diterima. Sementara riwayat kedua yang dikeluarkan oleh Tabrani, dalam sanadnya itu ada perawi yang majhul, ya, yang tidak diketahui identitinya. Siapa dia? Apakah dia seorang yang adil, dhabit, thika atau tidak, ya. Jadi kita ambil yang riwayat pertama sebagai sebabun nuzul. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Nak lagi contoh ke? Nak. Contoh kedua ini pula macam sama je yang pertama. Hanya saja kedua-dua riwayat yang menyatakan kedua-dua sebab itu adalah semuanya sah. Contohnya, ya. Ya. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa huwa yatawakka'u ala asibin famarra bi nafarin minal yahud faqala ba'duhum law sa'altumuh. Ya, jadi Abdullah Abdullah bin Mas'ud pernah pada suatu masa berjalan, ya, bersama dengan baginda Nabi di Madinah. Dan ketika itu mereka menghampiri sekumpulan orang Yahudi. Dan orang Yahudi di antara mereka yang berkata, ini adalah masa untuk bertanyakan sesuatu kepada Muhammad, ya. Tak tahulah apakah soalan mereka ini betul-betul nak mencari jawapan atau just nak mentes, ya, nak tes baginda Nabi, ya. Faqalu hadisna 'anir ruh. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, hadisna 'anir ruh. Bagi tahulah kami apa itu roh. Apa itu roh? Faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu fa'araftu annahu yuha ilaih. Jadi Abdullah bin Mas'ud cakap selepas baginda Nabi ditanya macam tu, aku tengok baginda Nabi dia berdiri sejenak dan dia mengangkat wajahnya menghadap ke langit. Abdullah bin Mas'ud cakap, aku tahu bahawa pada masa itu baginda Nabi sedang menerima wahyu daripada langit. Summa qala, kemudian Rasulullah membacakan ayat yang baru saja diwahyukan, yang diterimanya ketika itu, dalam surah Al-Kahfi, tak silap, ya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ini, ya. Itu riwayat pertama, ya, daripada Sahih Bukhari. Mari kita tengok riwayat kedua. Jap.
Ya. Okey. Dan hadis ini, okey. Kes ini pun dikeluarkan juga oleh At-Tirmizi, ya, dalam kitab sunannya. Tetapi tapi isi kedua-dua riwayat itu ada perbezaan sedikit lah, ya. Kalau dalam riwayat riwayat Tirmizi yang bertanya itu, qalat Quraisyun lil Yahudi utuna syai'an nas'alu hadzal rajul. Kalau dalam surah At-Tirmizi, as-sa'ilu huwa Quraisy, huwa musyriku Quraisy, ya kan? Lakin fi ar-riwayat al-ula fi sahih al-Bukhari as-sa'ilu huwa al-yahud anfusuhum. Itu perbezaannya. Jadi dalam riwayat pertama yang menjadi sebab di sebalik turunnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmin la qalila, yang bertanya adalah orang Yahudi, tapi dalam riwayat At-Tirmizi yang bertanya adalah orang musyrik Mekah. Jadi kalau ikutkan riwayat At-Tirmizi, kejadian ini berlaku di Mekah. Macam mana kita tengokkan? Okey. Ya, kalau riwayat pertama, yas'aluna kanir ruh, turun di Madinah, ya. Sebab orang Yahudi tinggal di Madinah. Tak ada orang Yahudi tinggal di Mekah, ya. Okey. Jadi yang paling rajih daripada kedua-dua riwayat itu, kedua-dua riwayat itu semuanya sah. Tetapi kalau kita berdepan dengan kedua-dua riwayat macam ni, kita akan tengoklah yang mana yang paling kuat, riwayat At-Tirmizi atau riwayat Bukhari. Tentulah riwayat Bukhari paling kuat. Jadi kita ambil riwayat Bukhari. Okey. Macam tu, ya. Jadi di situ sudah ada dua contoh, ya. Dua event, kemudian satu kumpulan ayat diturunkan untuk menjawab event itu, ya, peristiwa itu. Okey, saya rasa clear, ya. Okey, you boleh rujuk contoh-contohnya ini dalam kitab Manahul Irfan. Di situ ada contohnya semua, ya, tentang ta'addudul asbab wan nazil wahid. Sebab berbilang-bilang tetapi yang diturunkan hanyalah satu kumpulan ayat. Ya, sama ada satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat, satu kumpulan ayat, ya. Boleh faham? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okey. Aku kembali kepada Afruzah. Dah ada soalan, Afruzah? Tunjuk muka lah, Afruzah. Afruzah. You here, Afruzah? Ya. Kau dah ada soalan ke? Doktor, saya tengah fikir lagi. Okeylah, aku bagi masa engkau, Afruzah. So, kita jam kepada Farah Naili. Mana Farah Naili ni? Farah? Ya, Doktor. Nampak kan muka? Dah ada soalan ke? Dah ada soalan? Ada kejap. Okeylah. Soalan saya. Nampakkan muka dulu baru bertanya. Jangan hanya FF kita tengok ni. Sekejap, Doktor. Macam mana aku kenal engkau di jalan kalau aku tak tengok muka engkau? Senyap.
Aha, Farah. Doktor? Ha? Soalan saya, Buka kamera dulu lah. saya dah buka. Tak nampak pun. Okey lah. Okey, tak apalah. Aku tak nampak. Okey, mana soalan kau? Soalan saya, Afroza sudah siap untuk menjawab ni, ha? Dengan Sofian. ma tariq li ma'rifah nuzul ayat atau ayat Qur'aniyah? Ha. Apakah maksud engkau, metod apakah yang boleh kita guna pakai untuk mengetahui sebab di sebalik turunnya ayat? Betul ke? Jadi soalannya macam ni. Ma hiya tariqa atau ma huwa sabil li ma'rifati sebab fi nuzul al-ayah al-Qur'aniyah. Jadi metod apa yang boleh kita guna pakai, what method used to identify the reason why Al-Quran or ayah revealed to us? Afroza boleh jawab ke? Nampaklah Farah. Afroza boleh jawab ke? Sila. Saya bagi doktor jawab lah. Jangan macam tu. Kalau macam tu, Sofian. Try Sofian. Saya? Iyalah. Ya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan dia macam apakah jalan untuk kita tahu tentang asbab nuzul Al-Quran? Macam tu. tu lah. Okey. So jawapan saya kena banyak rujuk kitab yang Ustaz beritahu tadi lah. Itu Ustaz. Okey lah, jawapan kau betul tetapi tak tepat dengan Farah lah. Okey, terima kasih Sofia. Sama-sama bro. Kalau begitu aku minta Natasha. Natasha boleh jawab? Sila on. Ya, Ustaz. Okey. Nampak tak muka? Nampak. Nampak. Jawapan saya sama dengan Sufian. Okeylah. Kalau macam tu, saya akan minta Umairah. Umairah, sila jawab soalan Farah ni. Cara kita nak tahu sebab nuzul as-sima' wal riwayah. Kita mendengar riwayat. Farah, betul ke jawapan Umairah? Betul ke? Ya. Betul. Ya. Ahsanti ya Umairah. Asabti. Okey, laisa lana sabilun ila ma'rifati asbabin nuzul illa an tariq as-sima' war riwayah. So we have no choice. Okay, to identify the reason behind of Quranic revelation, first revelation revealed to us, kecuali antari kisima, dengan cara mendengar, listening, war riwayat dan riwayat. Okey, ambil tahu ini Jadi hanya dengan dua cara itulah. Kalau you nak tambah satu lagi jalan, rujuk kitab Dr. Widus pun aku perakukanlah.
Okay, Ustaz. Okey, Sufyan. Okey. So, aku minta lagi Izzati. Izzati, are you here? Sekejap. Yeah. Nampak kamu ke Izzati? Tak nampak ke? Kagak nampak. Ya. Engkau dah ada soalan? Hal indaki soal? Mungkin. Tafadhali. Sekejap Ayah, senang sikit ya. Kaifa nufariku ke? Baina Cik Ustaz, mana boleh tadi soalannya? Aku risau kau punya soalan dicuri oleh kucing engkau tu. Kejap, mana pula soalannya tadi? Itu Oh dia. ni, antara macam mana nak kena pasti antara sirah sarihiyah sababiyah dengan sirah muhtamal sababiyah. Soal Izzati, kaifa nufarriqu as-sighat as-sarihah fi as-sababiyah was-sigha al-muhtamala fi as-sababiyah. Macam mana kita nak recognize ini sebab sarih menunjukkan sebab nuzul dan mana sigat yang muhtamal. Kita dah pelajari tadi kan bahawa sigat teks yang menunjukkan sebab di sebalik turunnya ayat itu kita categorize dalam dua kumpulan. Satu sigat sarihah, satu teks yang jelas memberi maksud bahawa ayat ini turun pada sebab ini. Ada juga teks yang tidak jelas dalam menunjukkan sebab di sebalik penuh ayat. Dia muhtamal. Macam mana nak bezakan? Okey. Saya minta Sufyan bin Muhammad. Are you here, Sufyan? Dah. Engkau dah, Sufyan. Banyak kali aku tanya engkau. Okey, aku minta Nurul Hidayah. Are you here, Nurul? Nurul? Where are you going, Nurul? Aduh, Nurul. Adakah Nurul? Nurul? Okey lah kalau macam tu, Nurul. Nurul Asmidah. Nurul Asmidah ada ke? Ada, Ustaz. Nampak muka. Nurul Asmidah boleh jawab ke tak boleh jawab? In Malay you can. In Malay you can proceed ya. Ustaz lah yang jawab. Jangan macam tu, Nurul. Okey. Sebelum aku jawab, aku bagi chance lah kepada kau jawab dulu ya. Okey. Nurul Asmidah nak pass ke yang lain ke atau nak try? Saya try ya, Ustaz. Itu yang aku tunggu, Nurul. Nampak kamu ke? Boleh nampak ke muka? Tak nampak, Nurul. Tak nampak. Tak apalah, Nurul. Kalau tak nampak, sila jawab, Nurul. Kalau sirah sarihah fi sababiyah, kita
nak cam dia dengan bilafzi soreh. Bilafzi soreh sebab nuzul hazihil ayat kaza aw yati bifa'in ta'kibiyah ba'da zakarul hadisah. Okey. Boleh tak pahamkan apa maksudnya perkataan itu? Jawaban kau tu dah betul, tapi pahamkan kami apa maksud pernyataan itu. Sirah sorihah ni Ya. dia turun sebab dia nak menjelaskan tentang sesuatu peristiwa yang berlaku dengan lebih jelas kot. Ya. Contohnya? Okey, macam ni. Aku jadi macam yang Azmida tadi jawab tu, jadi teks itu, ya, teks riwayat itu jelas menunjukkan bahawa ayat ini turun pada sebab itu. Ya. Jadi teks riwayat itu sebagai contoh ya menyatakan bahawa al-ayatu nasalat fi kaza wa kaza. Al-ayatu nasalat fi hadhil hadisah. Ya, ayat ini turun pada perkara ini, pada event ini. Itu sigah sharihah. Atau contoh kedua, ada fata. Ya, contohnya hadasat hadisah kaza wa kaza. Event happen this kind. Macam tu ya. Fa, kemudian selepas itu turun ayat. Jadi kalau hadasat kaza wa kaza telah berlaku perkara begini dan begitu, fa nazalat kemudian atau lalu turun ayat. Itu semua sigah sharihah. Betul lah cakap Azmida. Okey, yang muhtamalah macam mana Azmida? Azmida. Okey, tak apa Azmida. Tak apa Azmida. Aku lepaskan engkau daripada muhtamal ini. Terima kasih. Aku nak minta yang lain pula jawab yang muhtamal ini. Bagi keterangan dan contoh, aku minta Nurul Ain. Nurul Ain. Aina anti ya Nurul Ain? Sini. Okey, nampak kamu ke Nurul Ain. Kejap. Sekejap. Okey, kalau tadi yang sirah apa tu sharihah digunakan sebab nuzul hazil. Okey, sigah sharihah sudah muhtamalah. Kalau yang tadi tu digunakan sebab nuzul hazil ayat kaza. Kalau yang ni digunakan nazalat hazil ayat fi kaza. Yang tu menurut Ibnu Taimiyah. Okey, tapi yang paling siga yang menunjukkan muhtamalah yang paling jelas macam seorang perawi itu mengatakan ahsibu, I think. Okay, this verse reveal in this event. Okay. I think, I realize macam itulah. Okay. Dia tidak menunjuk langsung. Aku kira ya, aku jangka macam itulah ya. Okey. Okey Nurlain. Terima kasih Nurlain. Sekarang satu lagi sebab masa mencemburu kita ni. Siapa tadi? Farah sudah bertanya. Izzati. Mana Izzati ni? Izzati mana Ustaz? Izzati mana? Izzati Husin ke Izzati Nur Halim? Nur Halim. Tadi saya dah tanya. Oh ya betul lah. Jangan marah Izzati. Tak ada. Okey. Muhammad Fathi. Muhammad Fathi. Ya Ustaz. Nampak kamu ke, jangan menyorok. Kau dah ada soalan ke? Soalan saya. Saya nak tahu. Nampak kamu. Kau nak tahu apa? Tiara nuzul Quran berkenaan dengan surah Taubah.
Boleh Ustaz ceritakan secara Apa? ringkas Apa tadi? Aku tak faham. sejarah Hmm. nuzul surah Surah apa ni? Sejarah penurunan surah Taubah ya? Ha? ya. Betul. Oh, itu nanti aku PM tepi engkau lah. Okey. Dia terkeluar sedikit daripada betul lah masih dalam kaitan sebab nuzul, tapi tak ada dalam kitab yang kita tadi pelajari tak apa, nanti aku PM tepi engkau, aku cuba jawab sebab panjang ceritanya itu. Boleh jadi 1 lecture 2 lecture tu. Okey? Boleh Fathi? Boleh. Okey lah. So satu lagi Muhammad Arif. Aina anta ya Muhammad Arif? Ya doktor, saya. Nampak kamu ke? Sekejap. Saya datang. Aku tahu kau dah datang. Nampak kan? Mana? Nampak. Oh, engkau saingi aku punya background, Okey lah. Apa soalan kau, Muhammad Arif? Soalan doktor. Kalau tak ada soalan, tak boleh ke doktor? Kau soroklah Muhammad Arif. Okey lah. Kalau kau tak ada soalan, kau kena jawab soalan kau punya kawan ni. Ya apa? Kalau macam tu, nasuhah. Bagi taubat nasuhah sedikit Arif ni. Oh, nasuhah. Nampak kamu ke? Sekejap. Siap-siaplah Arif. Kau akan taubat soalan nasuhah. Sekejap mana? Jangan susah-susah. Tak elok menyusahkan orang. Gurau je Arif. Masa pandemik macam ni kita kena gurau. Kalau tak stres kita. Betul tak? Betul. Okey soalan kenapa tak sebut wanita macam mana lelaki disebut dalam Quran? Faham tak? Kena lelaki rangkumi wanita. Gitu. Gitu. Nasuhah betul ke maksud nasuhah? Kenapa Al-Quran macam banyak menyebut lelaki berbandingkan wanita ke? Betul. Dan kenapa lelaki itu mewakili wanita? Soalan aras tinggi sikit ni Arif Di belasang betul aku Arif Okey, saya cuba jawab. Takkan engkau kalah Arif. Sebelum tu saya nak tanya balik pada Nasuhah. Siapa yang bertanya soalan tu? Bagus ini. Nasuhah lah yang bertanya. Siapa? Saya. Soalan. Tak, persoalan tu bermula daripada isteri Nabi, betul tak? Berkaitan Betul, dengan Ummu Salamah. Ya. Okey. Lepas tu Nabi sudah menjawab, yakni janganlah kamu nak melebihi ataupun macam mana? Ambil bahagian lelaki tu. Kan, tu jawapan dia kan? Maksudnya lelaki perempuan tu dah diletakkan pada tahap dia. Jadi yang kamu jaga je lah hak kamu tu, sedangkan lelaki jaga hak lelaki. Macam tu. Sebab dari segi kekuatan lelaki dengan perempuan tak sama. Perempuan dia lebih kepada Hebat kau punya jawapan Arif macam bernas lah. Kau tak ada bias gender. Apa dia tu? Tak. Okey, lanjut jawapan kau. Jadi dah dijawab, perempuan ni dah diletakkan pada tempat dia lah, dah ditinggikan tempat tu. Jadi
janganlah nak masuk pada hak lelaki tu. Macam itulah. Macam itulah, saya tak tahulah betul ke tak. Ya. Ini boleh menjadi diskusi ni. Tapi Jom Doktor sambung. sayang sangat masa dah habis dah pula. Macam mana Nasuha? Engkau terima jawapan Arif ke atau macam mana? Terimalah. Terima. Yeah. Terima. Bagus. Okey, saya rasa kita kena usai kita punya apa ni perjumpaan petang ini. 1 jam berlalu cepat sangat macam air mengalir di sungai. Walhal kita punya diskusi ni menarik. Kalian suka tak? Seronok tak dengan cara macam ni? Suka. Suka. Okey, alhamdulillah. Okey. Macam ni saya stop recording sekejap.